Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bertemu di kelas online kita di bawah kelolaan ataupun tajaan dari PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Juga dalam masa yang sama dipancarkan kepada beberapa page yang ada, termasuklah page Pro Media Tajdid, Audio Kuliah. Page Ustaz tak boleh lagi. Ustaz Ahmad Hashimi tak boleh hari ni. IQ Kedah. Kak Ahmad Hashimi saja boleh? Tak boleh ke? Sayanglah. Dia tak boleh kena. Apakan daya, hantar link lah siapa-siapa tu. Letak link dalam kuliah kita tu, Ustaz Ahmad Hashimi. Hari ni kita akan masuk bicara tajuk baru, kitab baru, sebab sebelum ni kita dah habis baca tentang akidah. Walaupun sebenarnya saya suka sebenarnya kalau kita boleh meneruskan bacaan kita dalam bab akidah, terutama di zaman fitnah ini. Tapi tak apalah, mungkin ada ustaz-ustaz lain, kita pun dah habis satu pusingan ataupun satu khatam kitab tu, kitab pendek kita. Kita pergi kepada mustalah hadis pula, kitab nak cerita bab hadis. Pagi-pagi kita pun dah kuliah Quran, dan di PQDM Quran Daily Malaysia pun dah ada Ustaz Mu'in yang mengisi bahagian Al-Quran. Maka insya-Allah kita masuk bab hadis. Nanti dah habis, nanti insya-Allah kita akan kembali pula dalam bab akidah, ataupun dalam waktu-waktu yang perlu kita akan masukkan sekali dalam bab akidah ni, insya-Allah. Baik, topik kita nak bicara bab hadis. Dan sebelum daripada kita belajar bab hadis-hadis hukum, suka cerita juga kita belajar tentang mustalah hadis. Mustalah hadis ataupun dipanggil sebagai ulum hadis. Ulumul hadis. Ulumul hadis ni terbahagi kepada dua. Satu ulum riwayah, satu ulum dirayah. Riwayah ni cara meriwayatkan, cerita tentang periwayatan hadis. Dirayah pula cara memahami hadis tersebut. Okey, cara memahami hadis tersebut, ataupun kita nak tahu status ataupun nilai hadis tersebut. Itu juga termasuk dalam ulumul hadis. Jadi ada dua perkara tentang kaedah periwayatan, hukumnya. Sebelum kita nak terima hadis tu, kita pergi kepada sudut riwayah. Kemudian bila kita dah terima hadis tu, kita pergi kepada sudut dirayah. Yakni dirayah ni nak mengetahui tentang hadis tersebut dan memahaminya. Jadi dua ni ulum kita panggil mustalah hadis. Kemudian kita juga panggil fiqh hadis. Fiqhul hadis. Jadi kita akan belajar dua-dua, insya-Allah. Kita belajar tentang ulum hadis, dan kemudian ada masa nanti kita belajar tentang hadis-hadis hukum. Kita ambil Bulughul Maram sebagai contoh, hadis-hadis yang hadis hukum yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan insya-Allah lah kita ambil kadar yang kita mampu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk belajar tentang ulumul hadis ni, mungkin ada orang yang baru kenal ataupun tu, kita akan baca berdasarkan buku ni. Ada tunjuk dah buku?
Kita akan belajar berdasarkan buku ni, Taisir Mustalah Hadis, yang ditulis oleh Ad-Doktor Mahmud At-Tahan. Dr. Mahmud At-Tahan, guru hadis dan ulumnya, ya, kuliah syariat dan dirasah Islamiyah, mudir barnamij al-hadith syarif wa ulumi fi kulliyati ad-dirasat al-ulya Jami'at al-Kuwait. Waktu dia tulis ni, dia adalah guru di Universiti Islam Madinah. Dalam mukaddimahnya nanti kita sebut. Buku ni diguna pakai sebagai silibus universiti sebenarnya. Oh, dahsyat ni kalau kita belajar buku ni. Kira silibus universiti lah ni kita baca ni. Tapi dia memudahkan kita insya-Allah. Bagi orang-orang yang nak belajar ulumul hadis, tak tahu nak belajar, sama-sama kita bacalah. Saya pun bukanlah pandai sangat, tapi kita sama-sama baca. Dan alhamdulillah, buku ni bahasa Arab. Yang lagi syok lagi, buku ni bahasa Arab. Tengok tu tuan-tuan. Kita belajar buku ni bahasa Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Fa inna Allah ta'ala wa lahul hamdu wal minnah. Qad kataba li hadzal kitab an-najah wal qabul. An-najah wal qabul. Lada talabatil ilmi 'ammatan wa lada talabatil hadith wa 'ulumihi khassah. Wa qad qarrartuhu kathirun minal jami'atil arabiyyah wa ghairiha 'ala tullabiha hatta nafadat minhu taba'atin muta'addidah 'ala madari 27 sanah. ولما أراد أخونا الشيخ سعد الرشيد أثابه الله صاحب مكتبة المعارف بالرياض وهو الذي له حق نشر الكتاب أن يعيد طبع الكتاب الطبعة 10 طلب مني أن أعيد النظر فيه وأن أعدل ما أرى تعديله وأن أزيد ما يزيد الكتاب وضوحا. أجبته إلى طلبه فأعدت النظر فيه ونقحته وزدت فيه ما رأيت الحاجة ماسة إليه فجاء بحمد الله تعالى في نظري مناسبا جيدا إن شاء الله تعالى والكمال لله تعالى وحده. Alhamdulillah. Faham tak? Kita ngaji bahasa Arab lah, syok sikit. Kan Syahid? Ngaji bahasa ni faham tak? Sudah dah lah. Ingat nak baca kitab ni, macam mana kita nak baca kitab ni? Dan alhamdulillah, dia kata, saya terjemah tuan-tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sesungguhnya Allah Ta'ala baginya pujian dan anugerah telah menentukan bagi kitab ini kejayaan dan penerimaan di kalangan para penuntut ilmu keseluruhannya atau secara umumnya, dan di kalangan penuntut hadis dan ulumul hadis secara khususnya. Telah banyak daripada universiti-universiti di tanah Arab menjadikan buku ini silibus pengajian kepada pelajar-pelajar mereka, sehingga habis cetakan yang ada di pasaran selama 27 tahun. Okey, dalam banyak cetakan. Dan ni adalah mukaddimah cetakan yang ke-10 dah ni. Sehinggalah apabila Syekh Sa'ad al-Rashid punya Maktabatul Ma'arif di Riyadh, dan dialah yang memiliki hak untuk mencetak dan mengedarkan buku ini, dia minta untuk mencetak cetakan yang ke-10. Dia suruh aku tengok ulang balik buku ni. Kalau tambah apa yang perlu tambah, untuk menjelaskan lagi. Aku pun menjelaskan ataupun memenuhi permintaannya. Aku ulang tengok, kemudian aku saring, aku tambah apa yang memerlukan keperluan yang mendesak. Datanglah alhamdulillah apa yang dengan kita sekarang ni. Baik.
Jadi itu tuan-tuan, cetakan yang ke-10. Dan buku ni alhamdulillah, sebagaimana yang disebut oleh pengarang buku dia, menjadi silibus di universiti dan menjadi rujukan banyak orang, para pelajar ilmu. Baik, boleh tak belajar bahasa Arab ni? Ya, anggut saja. Depan ni anggut. Hak dalam online kita tu macam mana tu? Okey. Tak kena. Kalau nak belajar bahasa Arab, cuba tengok berapa orang like bahasa Arab ni. Cuba tengok dulu berapa orang like ni bahasa Arab, faham ke tak ni tahu. Ada like ke? Tak ada like. Ada. Banyak ke tak? Oh, banyak like ni. Nampak gayanya tuan-tuan, saya ada satu lagi pilihan. InsyaAllah, alhamdulillah buku ni sudah pun diterjemahkan. Yang ni mesti banyak like ni. Taisir Mustalahul Hadis. Jadi insya-Allah itu buku asal kita dan kita akan baca yang terjemahan lah untuk tuan-tuan. Kemudian kita buat perbandingan lah nanti insya-Allah. Jadi kita akan baca Taisir Mustalahul Hadis yang mana ini merupakan kitab asal dia. Okey, ini merupakan kitab asal dia. Dan ini adalah terjemahannya. Baik, tanpa melengahkan masa, kita pergi baca mukaddimah dia. Mukaddimah ataupun prakata. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan nikmat kepada orang-orang Islam dengan menurunkan Al-Quran. Betul? Allah Ta'ala kurniakan nikmat Quran kepada kita. Menjamin untuk menjaganya dalam dada dan suratan tulisan sehingga hari kiamat, dan menjadikan penjagaan sunnah penghulu sekalian Rasul antara penyempurnaan penjagaan Al-Quran. Maknanya menjaga sunnah ni termasuk daripada menjaga Al-Quran. Kerana apa? Kerana sunnah adalah penjelasan dan huraian kepada Al-Quran. Selawat dan salam buat penghulu dan nabi kita yang Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam, nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala mewakilkan baginda untuk menjelaskan perkara yang dikehendakinya dari Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan. Jadi litubayyina linnas, tubayyina linnas ni agar kamu menerangkan kepada umat. Berarti Quran ini, hadis Nabi hijanya menerangkan kepada umat apa yang diturunkan, iaitu Al-Quran. Justru hadis sunnah ni sebahagian daripada wahyu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun sebagai seorang yang menjelaskan Al-Quran dengan ucapan-ucapannya, perbuatannya, pengakuannya dengan gaya yang jelas lagi terang. Jadi sunnah ni diterangkan Al-Quran dengan ucapan, perbuatan ataupun pengakuan. Keredaan di doa dalam mukaddimah lagi ni. Keredaan buat para sahabat yang menerima secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menjaganya dan memindahkan kepada orang-orang Islam sebagaimana mereka mendengarnya dalam keadaan suci dan murni dari kekeruhan dan penggubahan serta penukaran. Yakni suci dan murni ini tanpa penggubahan dan penukaran. Itu maksud. Okey. Dalam keadaan suci dan murni. Saya tulis sini, saya highlight sini tuan-tuan. Dalam keadaan suci dan murni dari kekeruhan, penggubahan dan penukaran. Yakni sahabat Nabi ini dia sampaikan kepada kita hadis, tidak kata kelok-kelok, tidak kata ubah-ubah, adjust setting dan sebagainya. Sebagaimana mereka dengar daripada Nabi, sebegitulah mereka sampaikan kepada kita. Dan ini amanahnya para sahabat. Rahmat dan keampunan untuk para salaf. Tadi redha buat para sahabat. Rahmat dan keampunan untuk para salaf yang salih,
yang menukilkan sunnah daripada generasi demi generasi, dan mereka telah meletakkan prinsip-prinsip dan neraca yang halus untuk menjaga penukilannya dan periwayatannya demi memurnikannya dari penyelewengan golongan yang batil. Jadi salafus salih dia sampaikan kepada kita, dia menukilkan. Nukil ni maknanya ambil daripada sini pergi kepada sini. Dia nukilkan. Kalau kita nakal lah, bahasa kita menakalkan. Menukilkan tu maknanya menakalkan. Memindahkan. Ambil daripada ni kepada ni. Dan waktu dia pindah tu, yang menukilkan sunnah daripada generasi demi generasi, dia telah meletakkan prinsip-prinsip. Disiplin. Maknanya, waktu nak menyampaikan hadis, ada disiplin dia. Ada SOP dia, macam mana caranya. Dan ada neraca-neraca. Sebab tu dia panggil, ulumul hadis ni, kita pun panggil the discipline of hadis. Kalau kita baca ulum hadis ni, disiplin hadis. Prinsip dan neraca-neraca yang halus untuk menjaga penukilannya. Dia ada disiplin dan dia ada syarat. Dia ada syarat. Cara kita nak ambil satu. Daripada siapa kita ambil, ada lagi. Sebab apa? Tujuannya apa? Untuk menjaga. Yang ni tujuan. Yang ni untuk menjaga. Kenapa ulama buat ulumul hadis dan disiplin periwayatan hadis? Untuk menjaga penukilannya dan periwayatannya. Supaya waktu dia ambil daripada Nabi sampai ke kita ni, dia terjaga. Sebab tu istimewanya hadis, bagi orang yang tak tahu, dia tak pernah belajar disiplin ilmu hadis ni, dia boleh anggap, dia kata hadis Nabi pun nak sampai kat kita dah 1400 tahun, macam-macam boleh berlaku. Sebab apa? Dia tak pernah belajar macam mana ulama memindahkan, menukilkan hadis. Dia tak pernah tahu apa disiplin ulama. Dia tak pernah tahu apa syarat para ulama untuk menukilkan hadis. Sebab mereka para salafus salih dah letak disiplin dan syarat ini untuk menjaga penukilan hadis dan periwayatannya demi memurnikannya, yakni menyucikannya dari penyelewengan golongan batil. Dengan disiplin ni, mana-mana orang nak seleweng hadis, dia tak akan dapat. Itu tujuan ulama buat disiplin hadis. Supaya mana-mana orang yang nak menyelewengkan hadis, kita boleh kesan. Sebab tu orang hari ni, bila orang baca, ada ustaz-ustaz baca hadis palsu, ada ulama-ulama yang memang kerja mereka duduk dalam disiplin hadis, dia boleh kesan, oh, dia tu cerita hadis palsu. Dia ni cerita hadis dhaif. Dia ni cerita hadis yang tidak ada asalnya. Pasal apa? Sebab mereka nak memurnikan hadis daripada penyelewengan yang batil. Wujud tak penyelewengan terhadap hadis? Wujud. Ada je orang reka hadis palsu. Sama ada secara sengaja ataupun secara tak sengaja. Secara sengaja memang dia reka hadis palsu. Yang tak sengaja boleh jadi ni kata-kata hikmah, tapi kerana cantiknya bahasa, dia tersalah anggap, oh Nabi kata. Padahal Nabi tak pernah kata. Jadi disiplin hadis adalah untuk memurnikan hadis daripada penyelewengan golongan batil. Boleh. Balasan yang mulia untuk mereka yang menjejaki salaf dari kalangan ulama Islam yang menerima prinsip-prinsip periwayatan sunnah dan neraca-neracanya dari salaf. Yakni daripada para salafus salih diturunkan demi generasi, mereka semua ni mengikut jejak langkah para salafus salih. Okey, lalu mereka menyaringnya, menyusunkannya, mengumpulkannya di dalam karangan-karangan yang berasingan yang kemudiannya dinamakan dengan ilmu mustalah hadis. Jadi tahu dah ilmu mustalah hadis ni pasal apa? Kaji periwayatan hadis. Untuk apa? Untuk kita mengelakkan hadis-hadis palsu dari termasuk dalam kerangka hadis yang murni.
yang suci. Okay. Ilmu tu kita panggil apa? Ilmu mustalah hadis. Ketika penulis ditugaskan mengajar ilmu mustalah hadis sejak bertahun-tahun di kuliah syariah di Universiti Islam Madinah, yang ketika itu teksnya Ulumul Hadis karangan Ibnu Salah, kemudian digantikan pula dengan ringkasannya At-Taqrib tulisan Imam Nawawi, dan penulis bersama dengan para mahasiswa mengalami kesukaran dalam mempelajari kedua-dua kitab secara kulit ke kulit, walaupun ianya sangat hebat dan faedahnya melimpah. Antara kesukaran tersebut ialah perincian dan penjelasan pada sesetengah perbahasan, terutamanya pada kitab Ibnu Salah. Di samping terlalu ringkas di tempat lain, terutamanya pada kitab Imam An-Nawawi. Lain-lain kesukaran seperti frasa-frasa kitab yang sukar difahami, perbahasan-perbahasan yang tidak lengkap, seperti tidak mengemukakan definisi, mengabaikan contoh, tidak menyatakan faedah perbahasan, tidak menyebut karangan-karangan yang terkenal dan sebagainya. Demikian juga yang penulis temui dalam kitab ulama-ulama terdahulu. Malah sebahagian kitab itu tidak meliputi semua ilmu-ilmu hadis. Okey, ni antara apa yang dia dapati setelah dia kajilah. Bukanlah mengurangi kitab-kitab terdahulu yang sudah hebat ditulis oleh pengarang-pengarang yang hebat, tetapi setiap kitab ada kekurangan yang dia temui, lalu dia berusaha untuk mencukupkan, ambil kesempurnaan kitab ni, gabung di sini, ambil situ, akhirnya nak sempurnakan ilmu ini. Setengahnya pula tidak disaring dan tidak tersusun. Kemaafan bagi mereka. Ni keinsafan penulis ni. Kemaafan bagi mereka sama ada perkara-perkara yang mereka tinggal tersebut jelas kepada mereka, atau kerana keperluan zaman mereka untuk didetailkan setengah perbahasan, dan atau sebab-sebab lain yang kita ketahui dan tidak ketahui. Jadi maknanya mereka buat tu ada sebab, ada sebab. Ulama dulu buat itu ada sebab. Boleh jadi perbahasan tu tak penting zaman mereka, tapi penting zaman kita dan seumpama dengannya. Okey. Oleh itu penulis ingin menyediakan satu buku yang mudah tentang mustalah hadis. Ni mukaddimah orang ni. Dan ulumul hadis untuk para mahasiswa kuliah syariah. Waktu kita kata kita ni ngaji kuliah dah ni. Ngaji di universiti dah kita ni. Yang akan memudahkan mereka memahami kaedah-kaedah ilmu ini. Penulis membahagikan setiap perbahasan kepada perenggan bernombor yang dimulakan dengan definisi, diikuti dengan contohnya. Okey. Dan kemudian pembahagiannya diakhiri dengan perenggan tentang karangan-karangan yang terkenal di dalamnya. Semua itu dengan frasa yang mudah, laras ilmiah, jelas, tanpa kesukaran dan kerumitan. Dan penulis tidak menyentuh kebanyakan khilafiyah, pendapat-pendapat, dan meluaskan perbahasan bagi menjaga masa yang ringkas yang dikhususkan untuk subjek ini di kuliah syariah dan kuliah pengajian Islam. Jadi ini adalah ringkasan yang kita baca ni. Sebenarnya ilmu ni adalah lautan yang luas, ada kitab-kitab yang banyak, kita hanya ambil kunci saja. Penulis menamakan buku ini dengan Taisir. Taisir ni makna ringkasan ataupun bahasa mudah. Taisir, sesuatu yang memberi kemudahan. Taisir mustalah hadis. Penulis tidak berpendapat dengan buku ini kitab-kitab ulama terdahulu dalam ilmu ini tidak diperlukan lagi. Penulis hanya bertujuan menjadikannya sebagai anak kunci, sebagaimana kita sebut, catatan tentangnya dan pemudah. Taisir itu pemudah. Pemudah untuk memahami maknanya. Kitab para imam dan ulama terdahulu tetap terus menjadi rujukan utama dan ahli ikhtisas ilmu ini dan merupakan mata air yang melimpah yang mereka ceduk darinya. Jadi kitab-kitab itulah yang asal. Kalau boleh, pergilah kembali kepada kitab-kitab asal untuk ambil ilmu yang melimpah-limpah di dalamnya. Cuma dia berusaha untuk memberikan anak kunci yang memudahkan untuk kita mempelajari ulumul hadis. Boleh? Baik. Penulis juga tidak lupa untuk menyebutkan bahawa sejak akhir-akhir ini terbit beberapa tulisan pengkaji yang sangat bermanfaat
terutamanya sanggahan terhadap kekeliruan orientalis dan golongan menyeleweng. Cuma setengahnya berjela, terlampau ringkas dan ada yang tidak meliputi kesemua topik. Oleh itu penulis mahu buku ini menjadi pertengahan di antara yang terlalu mendalam dan yang terlalu ringkas dan meliputi kesemua perbahasan. Yang baru dalam buku ini ialah yang baru maknanya setelah daripada direview tadi. Okey. Pembahagian setiap perbahasan kepada perenggan bernombor yang memudahkan pelajar memahaminya. Kemudian kesempurnaan pada setiap perbincangan dari segi rangka umum seperti mengemukakan definisi, contoh dan sebagainya. Kemudian meliputi semua perbahasan mustalah hadis secara ringkas. Dari segi penyusunan bab, penulis memanfaatkan kaedah Hafiz Ibn Hajar di dalam kitabnya Nukhbatul Fikar dan syarahnya Nuzhatun Nazar kerana ia merupakan susunan terbaik yang diusahakan oleh beliau rahimahullah. Jadi dia ikut susunan bab tu karangan atau kaedah Al-Hafiz Ibn Hajar yang menulis dalam kitabnya Nukhbatul Fikr. Okey. Kebanyakan perbahasan ilmiah penulis bergantung kepada kitab Ulumul Hadis oleh Ibn Salah dan ringkasnya At-Taqrib oleh Imam An-Nawawi dan syarahnya At-Tadribur Rawi oleh As-Suyuti. Jadi inti susunan bab ikut Al-Hafiz Ibn Hajar. Intinya tengok Ulumul Hadis Ibn Salah, At-Taqrib Imam An-Nawawi dan Tadribur Rawi oleh Al-Imam As-Suyuti. Penulis membahagikan buku ini kepada pendahuluan dan empat bab. Bab pertama tentang khabar, bab kedua tentang jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil ni apa dia? Cerita tentang orang, cerita tentang kedudukan orang. Okey ke tak okey? Itu maksud jarh wa ta'dil. Dia ni boleh riwayat hadis ke tak layak untuk riwayat hadis. Ulama ni dia ada satu bab tu, jarh wa ta'dil. Maknanya orang ni kalau kita nak ambil hadis, kita cek dulu dia ni layak ataupun tidak diambil hadis daripadanya. Kalau dia ni kaki bohong, kaki dusta, tak layak. Itu kita panggil dia ni pendusta. Itu jarh. Kalau dia ni okey, bagus, baik, dia tak pernah cakap dusta, orang adil, soleh, kita kata orang ni baik, thiqah, itu dipanggil at-ta'dil. Okey. Jadi jarh wa ta'dil adalah ilmu tentang menilai seseorang. Bab ketiga tentang riwayat dan prinsip-prinsipnya. Dan yang bab keempat tentang sanad dan pengetahuan tentang para perawi. Jadi ada 4 bab tentang khabar. Khabar ni apa yang dibawa tu khabar lah. Yang dihidangkan dalam talam tu, khabar tu adalah hadis Nabi. Kalau kita ilmu kita ni yang terhidangnya adalah khabar. Khabar tu apa? Hadis Nabi. Bab yang kedua tentang penilaian rawi. Orang tu macam mana. Ketiga tentang riwayat. Macam mana meriwayatkan. Tentang prinsip-prinsipnya. Dan yang keempat tengok sanad dan tentang mengetahui para rawi. Boleh faham tak? Laju ke tak laju? Okey. Dalam mempersembahkan usaha yang tidak seberapa ini kepada para mahasiswa, penulis menginsafi akan kelemahan dan kekurangan dalam menunaikan hak ilmu ini dan penulis tidak mendakwa diri ini bersih dari kegelinciran dan kesilapan. Adalah diharapkan pembaca yang menemui kesilapan dalam buku ini mengingatkan penulis agar dapat penulis membetulkannya. Masya Allah. Dia pun kata kalau ada betul, bagi tahulah dia. Kita pun kata macam tu. Kalau saya ajar salah, tuan-tuan perbetulkanlah. Penulis berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar para mahasiswa dan mereka yang terlibat dengan hadis mendapat manfaat daripadanya serta dia menjadikannya sebagai amal ikhlas kerananya. Baik, tu baru prakata. Jadi pendahuluan kita. Pendahuluan. Boleh faham setakat ni? Pendahuluan ni tentang selayang pandang sejarah pertumbuhan ilmu mustalah hadis dan peringkat-peringkatnya, tulisan-tulisan yang terkenal serta definisi-definisi asas. Selayang pandang sejarah pertumbuhan ilmu mustalah dan peringkat-peringkatnya. Seorang penyelidik
dapat mengamati asas-asas dan prinsip-prinsip periwayatan dan nukilan cerita ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apa maksud dia? Okay. Macam mana boleh mula adanya ilmu disiplin hadis ni? Jadi orang yang betul-betul mengamati Quran dan Sunnah, dia akan dapati bahawa asas kepada disiplin hadis ni ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kenapa? Al-Quran menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Ya, Quran kata, bila orang bawa khabar, selidik dulu, jangan main ambil je. Semua orang kata kita terima belaka. Jangan. Quran kata selidikilah dulu. Terutamanya apabila khabar itu datang daripada orang yang fasik. Okay. Jadi tuan-tuan, habis tu kita nak cek ni orang-orang alim belaka. Orang-orang hak baik, apa kita tak pergi cek orang fasik je? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia bila kita nak cek yang fasik ni, kita kena cek belaka lah. Jadi kalau lepas tapisan kita, kita pun kata ini orang thiqah, sahih. Yang tak lepas, barulah kita bagi ini adalah golongan yang lemah, daif. Kita tolak riwayat. Macam orang buat COVID lah, screen test COVID. Dia kalau kita cek orang yang bergejala sahaja, ada je orang yang kena tapi tak bergejala. Benar tak? Akhir sekali kalau kita tak cek belaka, terlepaslah yang tidak bergejala. Hadis pun jangan kita cek, kalau mentang-mentang dia pakai seluar jing, pakai baju koyak rabak, tak ada kopi atas kepala, dia mari hadis. Aku nak cek dulu hadis ni pasal dia pakai seluar jing, baju koyak, kopiah pun tak ada. Bila orang pakai kopiah, pakai jubah, kita kata, ni tak apa, ni ustaz ni takkan ada bohong. Kita pun tak cek hadis dia. Tak boleh. Boleh jadi yang pakai kopiah dan pakai jubah tu tidak bergejala. Tak nampak kedustaan dia. Sebenarnya yang dia bawa, boleh jadi tanpa sedar, dia bawa sesuatu yang dusta terhadap Nabi. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata, In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Itulah asasnya disiplin hadis. Kita nak cek orang ni bawa hadis betul ke salah. As-Sunnah pula menyatakan, Naddarallahu mra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami' farubba muballighin aw'a min sami'in. Okey. Farubba muballighin awsa min sami'. Okey. Semoga Allah menyinari seseorang yang mendengar suatu hadis dari kami, lalu menyampaikannya, Nabi kata, lalu menyampaikannya mengikut apa yang dia dengar. Jadi disiplin hadis ni ialah tentang macam mana kita meriwayatkan hadis sama seperti kita dengar. Tuan-tuan pernah tengok tak orang yang main game dalam team building? Team building, tahu team building? Team building kalau buatkan motivasi ke apa, kita pun bagi susun ramai orang, 20 orang. Okay? 20 orang kita pun bisik satu perkataan dekat dia. Mak pergi, panjang sikit lah. Mak pergi ke kedai beli tom yum dengan Mak En, pergi ke shopping mall. Dia pun cakap. Sampai ke orang 20 tu, tak tahu cerita gapo dah keluar. Betul tak? Sebab waktu dia menyampaikan satu demi satu, dia tidak ada disiplin. Jadilah rosak. Ada juga orang buat game tu, dia tunjuk gerak pergerakan. Berapa 20 orang, maka tangan duk macam ni, tangan duk start motor, play. Sampai hujung sana jadi break dance. Pasal apa? Dia punya
disiplin meriwayatkan tu tak jaga. Asas kepada ilmu hadis ialah pertama, kita tak nak khabar tu tipu. Yang kedua, kita nak sebagaimana yang Nabi bagi tahu. Sebab Allah Ta'ala atau Nabi SAW sebut, semoga Allah memberikan sinarannya kepada orang yang mendengar hadis, dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Sehingga bila sampai ke generasi kita hari ini, perkataan itu sama seperti yang disebut oleh Nabi SAW. Kalaulah tidak ada ulama hadis yang menjaga disiplin ini, saya yang sampai kat kita tak tahulah berapa generasi. Bukan setakat breakdown, dah guling-guling lah kita ni. Kalau orang mula-mula tu buat press motor macam ni tak, switch orang depan press motor, orang belakang tu orang motor dia pun tambah start kaki, orang belakang depan sekali lagi start kaki pun tengok goyang-goyang. Orang sekali lagi goyang-goyang gini, tak ada dah, tak tahu mana sampai sana breakdown guling-guling dah. Tak jadi sama dengan apa yang asal. Okay? Jadi alhamdulillah adanya ulama hadis yang jaga disiplin. Inilah tujuan kita belajar hadis. Sebab kita nak tahu apa yang disebut oleh Nabi SAW persis sebagaimana yang Nabi sebut. Walaupun kita dengan Nabi jaraknya 1400 tahun. Baik. Boleh ke? Boleh tak boleh kita tengok disiplin ulama hadis. Kita kata pak kita ni, tak boleh, terasa tak jadi. Tak jadi sebab kita tak ada disiplin. Tapi kalau kita belajar ilmu hadis ni, Allah, rupa-rupanya disiplin mereka sangat ketat. Sehingga saya dulu waktu duduk belajar di kuliah hadis, saya belajar kuliah hadis di Madinah dulu, saya kata kalaulah ilmu periwayatan hadis tu masih ada zaman kita ni, saya sangat suka nak cari hadis sahih. Sebab semua kita ni adalah dhaif belaka. Sukar kita. Ada orang kuat ingatan, tapi kita ni kebanyakan kita dah lemah dah banyak. Jadi alhamdulillah nasib baik Imam Bukhari tulis dah kitabnya. Jadi cetakan tu dia tidak lagi duduk dalam ingatan dan tidak berubah dah cetakan. Okey. Baik, betapa ramai orang yang disampaikan berita itu lebih menjaganya daripada orang yang mendengarnya. Okay. Jadi betapa ramai orang yang disampaikan berita itu au'a, lebih menjaga atau lebih faham. Jadi Nabi kata macam ni, walaupun kita tak faham hadis Nabi itu 100%, kita hanya ingat lafaz dia je. Sampaikan kepada orang lain sebagaimana yang Nabi kata, jangan sebagaimana kita faham. Sebab boleh jadi kita faham 50%, kita sampaikan perkataan yang sama, orang tu faham 90%. Macam Imam Asy-Syafi'i, dalam satu hadis dia boleh keluarkan 70 masalah. Sebab apa? Sebab dia faqih. Tapi perkataan Nabi tetap tak berubah. Kalaulah kita ubah perkataan Nabi ikut kefahaman kita, nescaya orang yang ke belakang tu tidak akan tahu apa yang Nabi sebut. Sebab kita ubah perkataan Nabi sebagaimana yang kita faham. Sebab tu disiplin ulama hadis ni, bila kita sampaikan hadis daripada Nabi, sampaikan sebagaimana yang Nabi bagi tahu. Jangan ubah-ubah. Okey? Jangan ubah-ubah. Kau apa dah kita? Itu pukul belah lagi. Rasa tak ada suara dah ini. Cakap kuat kau ini. Ni. Ada air, tak ada air. Tengok dalam kereta nak, tengok dalam kereta. Air kosong tak apa, air kosong tak apa. Air Milo tak nak, tak dimakan aiskrim tadi. Kering tekak. Tengok kunci ke tak? Tengok kereta nak, kunci ke tak? Ngaji semangat sikit hari ni. Baik. Kemudian di dalam riwayat yang lain pula disebutkan farubba hamili fiqhin. Farubba hamilu fiqhin. Rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Alangkah banyaknya orang yang membawa fiqh kepada orang yang lebih memahami darinya. Dan betapa banyak orang yang membawa fiqh tapi dia bukan seorang yang faqih. Okey.
Di dalam potongan Al-Quran dan hadis ini terdapat prinsip kepastian dalam menukilkan cerita, cara-cara menjaganya dan berhalus serta teliti dalam menyampaikannya, terutama apabila ragu-ragu tentang kebenaran penyampaiannya. Kebenaran penyampaiannya. Dan daripada sinilah jelas kepada kita tentang kepentingan dan nilai sanad dalam penerimaan dan penolakan riwayat. Di dalam muqaddimah sahihnya, yakni sahih Imam Muslim, Imam Muslim menukilkan kata-kata Ibnu Sirin. Ini penting. Ni perkataan Muhammad bin Sirin. Ini penting. Saya nak highlight yang ni, tuan-tuan. Tidak pernah ulama bertanyakan tentang sanad, tetapi apabila berlaku fitnah, mereka berkata, sebutkan kepada kami tokoh-tokoh kamu. Lalu dilihat kepada ahli sunnah, maka diambil riwayat mereka. Kemudian dilihat pula kepada ahlu bid'ah, lalu tidak diambil riwayat mereka. Okay. Maknanya apa? Zaman dulu, para ulama dulu tak adalah kata disiplin ni ketat sangat. Sebab zaman sahabat-sahabat dulu, mereka ni bukan kaki bohong, bukan kaki dusta. Mereka hanya akan bagi tahu apa yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama dulu tak pernah tanya tentang sanad. Kata hadis Nabi memang hadis Nabi lah. Tapi apabila berlakunya fitnah, bismillahirrahmanirrahim. Bila berlakunya fitnah, fitnah ni apa? Fitnah ni berlaku dengan pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman mati dibunuh. Kemudian Sayyidina Ali mati dibunuh. Kemudian Hasan mati dibunuh. Wujudnya munculnya di akhir zaman para sahabat kumpulan-kumpulan ahlu bid'ah, khawarijnya, syiahnya, mu'tazilahnya, qadariyahnya, macam-macam muncul di akhir zaman sahabat tu. Maka apabila berlakunya fitnah, kata Ibnu Sirin, mereka berkata, sebutkan kepada kami tokoh-tokoh kamu. Mana sebutkan kepada kami tokoh-tokoh kamu ni maknanya apa? Sebutkan kepada kami dari siapa kamu ambil hadis ni. Itu maksud sebutkan kepada kami tokoh-tokoh kamu. Sebutkan kepada kami dari siapa kamu ambil hadis. Lalu dilihat kepada ahli sunnah, diambil riwayat mereka. Kalau ambil riwayat ni daripada ahli sunnah, kita terima. Tapi kalau dilihat pada ahli bid'ah, maka kami tidak ambil riwayat mereka. Okay? Jadi ini penelitian para salaf dalam menilai hadis. Berdasarkan kepada prinsip ini, riwayat tidak boleh diterima kecuali setelah diketahui sanadnya. Okay. Asasnya prinsip ni. Kena tengok siapa yang bagi tahu hadis ni. Okay? Berdasarkan prinsip ini, riwayat tidak boleh diterima kecuali setelah diketahui sanadnya. Maka muncullah ilmu al-jarh wa ta'dil yang kita sebut tadi. Boleh pakai ke tak boleh pakai orang ni? Perbincangan terhadap perawi. Okey. Pengetahuan tentang sanad muttasil atau munqati', yang bersambung atau terputus. Dia ambil daripada siapa? Okey. Orang ustaz tu ambil daripada mana? Okey. Ustaz tu ambil daripada mana? Ambil daripada sahabat Nabi. Oh, sahabat Nabi daripada Nabi. Okey, sambung. Oh, ustaz ni ambil daripada mana? Dia ambil daripada Ustaz B. Ustaz B ambil daripada mana? Ustaz B ambil daripada sahabat Nabi. Setahu saya, Ustaz B tu dia tak sempat hidup dengan sahabat Nabi. Maknanya waktu dia lahir tu sahabat Nabi dah meninggal semuanya. Jadi daripada mana? Mesti ada orang lain ni. Tapi tak ada nama, maka sanad tu terputus. Okey? Sebab apa? Sebab dia tak jumpa. Rantaian tu terputus. So kita panggil sanad yang terputus. Dan pengetahuan tentang kecatatan yang tersembunyi. Kecatatan boleh jadi ada, nampak macam sambung, tapi bila selidik-selidik tak sambung. Okey?
Kemudian muncul pula perbincangan tentang para perawi tapi tidak banyak kerana tidak ramai perawi-perawi yang ditajrihkan pada peringkat awal. Ditajrihkan, apa maksud ditajrihkan? Tajrih ni tadilah al-jarh wa ta'dil. Tajrih ni maknanya penapis tak, yang dicederakan, yang dicacatkan. Rawi ni tidak ramai yang awal, tak boleh ambil daripada dicacatkan, dicela. Dicela, bagus je perkataan. Dicela pada peringkat awal, tak banyak. Kebanyakan rawi dulu bagus belaka, kecuali sedikit yang dicela. Okay? Kemudian ulama meluaskan perbincangan ilmu-ilmu tersebut sehingga muncul banyak ilmu yang berkaitan dengan hadis dari sudut penjagaan, catatan, metod, penerimaan dan penyampaian, pengetahuan tentang nasikh dan mansukh, perkataan yang sukar, yakni kita panggil gharibul hadis dan sebagainya. Walau bagaimanapun semuanya itu disentuh oleh para ulama secara lisan. Perkembangan terus berlaku. Ini asas dia berlaku, kemudian berkembang. Perkembangan terus berlaku sehinggalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis ini dicatat dan dibukukan. Tetapi masih lagi berselerak di dalam pelbagai kitab dan bercampur dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu usul, ilmu fiqh dan hadis. Ini dapat dilihat dalam karya Al-Imam Syafi'i dalam Risalah dan Dan dalam kitab Risalah, dalam kitab ada belaka tu. Setelah ilmu-ilmu ini matang dan istilah-istilahnya kemas dan dapat berdiri sendiri, iaitu pada abad keempat Hijrah, ulama telah menyusun secara berasingan ilmu mustalah hadis. Ulama pertama yang menulis secara terpisah penulisan mustalah hadis dalam kitab yang khusus adalah Muhammad Al-Hassan Ar-Ramahurmuzi yang meninggal pada tahun 360 Hijrah dengan kitabnya Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Baik. Karangan-karangan yang terkenal di dalam ilmu mustalah. Okey. Pertama, Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Kitab ini ditulis oleh Al-Qadhi Muhammad Al-Hassan bin Abdul Rahman bin Khallad Ar-Ramahurmuzi, wafat pada tahun 360 Hijrah. Maknanya setelah 360 tahun barulah ilmu mustalah hadis ni ditulis secara sendiri. Tapi sebelum ni dah ada. Itu kita kata ada dalam kitab Al-Imam Syafi'i, ada dalam asasnya, ada dalam perkataan Muhammad ibn Sirin, ada asasnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tidak meliputi kesemua perbahasan mustalah hadis. Senario begini biasanya berlaku kepada orang-orang yang mula merintis dalam mana-mana ilmu. Yang kedua, Ma'rifatu Ulumul Hadis. Penulisnya adalah Al-Hakim An-Naisaburi, wafat pada tahun 405 Hijrah. Kitab ini meliputi 52 jenis ilmu hadis, walau bagaimanapun ia tidak tersusun mengikut tertib ilmu mustalah. Kemudian yang ketiga, datang lagi kitab Al-Mustakhraj fi ala Ma'rifati Ulumil Hadis. Iaitulah ditulis oleh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfahani, wafat tahun 430 Hijrah. Beliau menambah beberapa kaedah yang tidak disebutkan oleh Al-Hakim. Dalam pada itu masih ada beberapa fasal yang tertinggal yang mungkin dapat ditambah oleh orang lain. Maknanya 360 Hijrah yang wafat Ramahurmuzi, datang pula Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Kemudian datang pula Abu Nu'aim Al-Asfahani. Dia makin berkembang. Okay? Kemudian Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, karangan Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi. Sebuah kitab yang lengkap dengan permasalahan, wafat tahun 463 Hijrah. Sebuah kitab yang lengkap dengan permasalahan-permasalahan ilmu mustalah yang telah disaring, menjelaskan kaedah-kaedah periwayatan dan diakui sebagai sumber utama ilmu ini, yang ditulis oleh Al-Khatibul Baghdadi, Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Okey.
Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami', ditulis pula Al-Khatib Al-Baghdadi. Penulis yang sama tulis juga kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabus sami'. Maksud dia apa? Al-Jami' himpunan akhlak rawi dan adab pendengar. Ia membincangkan etika periwayatan sebagaimana jelas tertera pada tajuknya. Kitab ini merupakan rujukan yang unik dalam masalah ini dan sangat bernilai dari segi kajian-kajian dan bahan-bahan atau kandungannya. Sangat sedikit sekali bidang-bidang ulumul hadis yang tidak ditulis oleh beliau, melainkan ada karangan yang berasingan tentangnya. Benar sekali kata-kata Al-Hafiz Abu Bakar bin Nuqtah. Setiap orang yang adil pasti mengetahui bahawa semua muhaddithin setelah beliau adalah bergantung kepada kitab-kitabnya. Maknanya semua ulama-ulama yang datang setelah Al-Khatib Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi ada pergantungan, ada jasalah dia ni terhadap baik. Abu Bakar bin Nuqtah. Yang seterusnya, al-ilma' ila ma'rifati usulir riwayah wa taqyidis sima' wa taqyidis sama'. Al-ilma' ila ma'rifati usulir riwayah wa taqyidis sama'. Yang ditulis oleh Qadhi Iyad bin Musa Al-Yashub. Al-Yahsubi. Meninggal pada tahun 544. Kitab ini tidak meliputi semua perbahasan ilmu mustalah, tapi hanya berkaitan dengan kaedah penerimaan dan penyampaian hadis serta cabang-cabangnya. Kitab ini sangat baik dalam bab ini, dan mempunyai susunan yang indah. Kemudian kitab Mala Yasa'ul Muhaddithu Jawluh. Ada jahluh, Mala Yasa'ul Muhaddith Jahluh. Apa yang tidak boleh dijahilkan atau apa yang tidak boleh seorang muhaddis jahil tentangnya. Baik, yang ke-8 Ulumul Hadis karangan Abu Amr Uthman bin Abdul Rahman Syahrazuri yang lebih dikenali sebagai Ibnu Salah. Ilmu Ibnu Salah. Letih kok ni. Kitab ini sangat terkenal dan merupakan antara kitab-kitab yang terbaik dalam ilmu mustalah. Pengarangnya menghimpunkan perbahasan-perbahasan yang terselerak dalam kitab-kitab karangan Al-Khatib Al-Baghdadi dan ulama sebelumnya. Kitab ini penuh dengan fakta-fakta penting. Cumanya dia tidak tersusun rapi. Ini kerana pengarang mendiktekan satu demi satu kepada pelajar beliau. Dan ia telah diringkaskan, dinazamkan, dikritik dan juga disokong. Okey. Didiktekan, didiktekan. Dalam bahasa Arab, amlahu syai'an fa syai'an. Amla imla makna diajar dan ditulis satu demi satu. Maknanya dia ngajar ini, pelajar dia tulis. Dia ngajar ini, pelajar dia tulis. Kemudian barulah dikumpulkan. Itu maksudnya tidak tersusun dengan rapi. Kemudian kitab At-Taqrib wa Taysir lima'rifati sunanil basyirin nadhir. Yang ini disebut sebagai tulis oleh Imam An-Nawawi, meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kitab ini merupakan ringkasan kepada kitab Ulumul Hadis Ibnu Salah yang kita sebut atas tadi.
Kitab ini sangat baik, namun kadang-kadang terdapat frasa-frasa yang sukar difahami. Tadribur Rawi fi Syarh Taqrib Nawawi. Ini ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. Okay, pengarangnya mengumpul pelbagai fakta penting yang berguna. Yang ni kitab ni menjadi silibus dalam kuliah hadis kami dulu. Kemudian Nazmud Durar fi Ilmi Al-Athar. Pengarangnya Zainuddin Abdul Rahim Al-Husain Al-Iraqi. Ungkapan syair terkenal dengan Alfiyah Al-Iraqi. Beliau telah menazamkan kitab Ulumul Hadis Ibnu Salah dengan membuat beberapa tambahan. Ia sangat baik, kemudian mempunyai fakta-fakta penting ditulis. Kemudian ni Alfiyah Al-Iraqi pernah Ustaz Dr. Kamilin syarah dia kan. Fathul Mughith fi Syarh Alfiyatil Hadith ditulis oleh Muhammad bin Abdul Rahman, merupakan penjelasan kepada Alfiyah Al-Iraqi. Ia huraian yang paling lengkap dan baik bagi Alfiyah. Kemudian Nukhbatul Fikar fi Mustalahil Athar karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebuah risalah yang terlalu ringkas tapi sangat baik dan bermutu. Pengarang telah mencipta dan pembahagian yang baru tidak pernah ada sebelum ini. Beliau sendiri telah menghuraikannya dengan diberi Nuzhatun Nazar, dan kitab ini telah diberikan penjelasan oleh ulama lain. Kemudian Al-Manzumah Baiquniyah disusun oleh Umar bin Muhammad Al-Baiquni, wafat tahun 1330, merupakan nazam yang sangat ringkas dan tidak melebihi 34 bait dan baik. Ia telah dihuraikan dengan banyaknya oleh para ulama. Qawaidut Tahdid disusun oleh Jamaluddin Al-Qasimi, merupakan karya yang sangat bermutu. Di samping itu terdapat banyak lagi kitab-kitab untuk disebutkan, dan penulis hanya menyebutkan yang masyhur saja. Semoga Allah memberikan ganjarannya kepada kita semua. Jadi nak sebutnya banyak dah. Ulama-ulama tulis disiplin ni, banyaknya ni tujuannya nak bagi tahu kepada kita betapa bersungguhnya ulama nak jaga hadis Nabi. Sebab asas kepada ulumul hadis tadi adalah apa? Nak jaga hadis ni daripada ada penyelewengan yang batil. Jadi semua ulama tulis kitab ni nak jaga disiplin hadis ni. Terlalu banyak. Sebab tu saya kata tadi, kalau orang tu dia hanya kata hadis ni dikumpulkan ribu tahun, ratus tahun selepas Nabi wafat, dia tak tahu disiplin ulama hadis. Boleh? Jadi bila kita terima satu hadis, kena syukur pada Allah. Sebab apa? Dia nak sampai kat kita tu, perjalanan dia sudah ribuan tahun meniti dari bibir ke bibir, dari kitab ke kitab, sehingga yang sampai bila darjatnya sahih, maknanya Masya Allah, ratusan orang telah pun berkhidmat kepada satu perkataan itu untuk dia sampai kepada kita. Jangan disia-siakan hadis yang sampai kepada kita. Itu Alfiyah Suyuti. Alfiyah Suyuti lain. Namanya syarah Alfiyah Suyuti. Bukan. Alfiyah Al-Iraqi. Baik. Definisi asas. Jadi ada beberapa definisi asas yang kita boleh kenali dalam istilah ni. Pertama, ilmu mustalah, ilmu tentang prinsip-prinsip dan kaedah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari segi penerimaan dan penolakan. Okey. Jadi ilmu mustalah ni kita panggil adalah ilmu tentang prinsip ataupun disiplin dan kaedah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan. Tujuannya sama ada nak terima ataupun nak tolak. Sanad ni boleh diterima ke? Sanad ni tak boleh pakai. Itu tujuan kita ambil sanad. Orang lah ni tujuan ambil sanad nak so famous je. Saya ada sanad. Saya ambil guru ni bersanad. Sanad mana yang awak ambil tu? Sanad tu dikaji ke? Sanad sahih ke sanad sahih? Tak sahih. Ke asal ada sanad je. Sanad ni tujuan dia nak menilai khabar. Maknanya kalau saya baca Quran secara bersanad, makna guru saya telah ambil ilmu daripada guru dia, daripada sambung sampailah kepada Nabi SAW, dan kita yakin dia adalah ilmu yang benar. Ni tiba-tiba kamu ajak ilmu bohong, dusta, patut tak bangga. Saya ada sanad. Sanad tu guru kamu ambil benda lain, kamu ajar benda bohong lain. Tak jadi.
Okey, subjeknya adalah sanad dan matan. Subjek ilmu ni, kajian dia adalah tentang sanad dan matan. Sanad ni apa sanad? Sanad ni rantaian perawi. Itu panggil sanad. A daripada B, daripada C, daripada D, daripada E. 10 orang rantaian tu kita panggil sanad. Matan ni adalah cerita dia. Cerita dia. Aku dengar daripada dia, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi tu kita panggil matan. Jadi subjeknya sanad dan matan dari segi penerimaan dan penolakan. Berapa banyak supaya sanad ni boleh terima ataupun tak boleh terima. Matan ni sahih ataupun tidak. Faedah belajar ilmu hadis membezakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang bermasalah. Adakah hadis bermasalah? Adalah. Bukan sebab hadis tu bermasalah, sebab adanya orang-orang yang cuba memasukkan masalah dalam hadis. Sama ada dia lupa ataupun dia monokok nambah hadis, yang tu masalah. Nabi kata lain, dia cakap lain. Masalah. Kan? Baik, al-hadis dari sudut bahasa yang baru. Ada ahadith merupakan kata jamak yang dibuat dengan tidak mengikut kaedah qiyas. Dari sudut istilah, hadis ni perkara yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan, pengakuan ataupun sifat. Jadi semua yang disandarkan kepada Nabi kita panggil hadis. Sama ada percakapan dia atau perbuatan dia atau pengakuan dia ataupun sifat dia kita panggil hadis. Khabar pula. Khabar dari sudut bahasa bermaksud berita. Jamaknya akhbar. Dari sudut istilah ada 3 pendapat. Khabar ni sama dengan hadis. Okey. Kemudian ada juga kata antonim daripada hadis, iaitu lawan daripada hadis. Semua yang daripada Nabi kita panggil hadis, yang lain daripada Nabi kita panggil khabar. Ada yang kata khabar ni lebih umum daripada hadis, yakni hadis termasuk daripada khabar. Dan ada juga orang lain, perkataan orang lain juga dipanggil khabar. Okey. Asar. Asar pula, asar. Asar dari sudut bahasa bererti baki sesuatu atau kesan sesuatu benda. Manakala dari sudut istilah ada 2 pendapat, satu sinonim bagi hadis, yang kedua sinonim bagi antonim bagi al-hadis. Iaitu al-khabar ialah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Itu kita panggil sebagai asar. Istilah-istilah ni banyak ni. Al-isnad merupakan 2 pengertian. Pertama, menyandarkan hadis kepada pengucapnya secara bersanad. Yang kedua, turutan rawi sampai kepada matan. Kita panggil isnad. Isnad. Sanad pula dari sudut bahasa yang dipegang dinamakan begitu kerana hadis itu disandarkan kepada sanad dan berpegang kepadanya. Dari segi istilah bermaksud turutan jaluran perawi sehingga sampai kepada matan. Saya ingat mesti pening dah kan? Dah banyak sangat ada istilah dah lah Ustaz baca laju ini. Macam mana nak teruskan lagi? Saya ambil 2 ni. Tadi khabar, kita dengar khabar. Khabar ni berita. Khabar ni berita. Hadis tu kita faham dah. Khabar ni berita. Ada kata khabar ni, hadis pun termasuk berita lah. Tapi ada yang kata khabar ni lain. Khabar daripada Nabi, hadis daripada Nabi, khabar ni lain daripada Nabi. Asar. Asar ni masyhur. Nabi kita panggil hadis. Asar ni daripada sahabat dan tabi'in. Al-isnad dengan sanad. Al-isnad dengan sanad. Dekat-dekat ni sanad dengan isnad. Kita faham sanad dulu. Sanad ni kita panggil sandaran dari sudut bahasa. Dari sudut istilah hadis ialah jaluran rawi, jalur perawi tu A, B, C, D. 10 orang tu ni dia, jalur dia. Ni kita panggil sanad. Kenapa kita panggil sanad? Sebab kita bersandar kepada dia
untuk tahu hadis ni sahih ke dhaif. Jalur dia tu, jalur tu. Ni ada 10 orang. A ambil daripada B, daripada C, daripada D, daripada E, daripada siapa, ada 10 orang. Kita panggil sanad. Kenapa kita panggil sanad? Dari sudut bahasa, sanad ni bersandar. Kenapa kita panggil jalur tu sebagai sanad? Sanad dengan makna bersandar. Sebab kita bersandar kepada jalur ini untuk tahu dia sahih ataupun dhaif. Jadi nama dia sanad. Al-isnad pula ialah perbuatan meriwayatkan hadis secara bersanad. Kamu ambil hadis ini daripada mana? Dia pun riwayat. Dia ambil daripada jalur sekian. Perbuatan dia tu kita panggil isnad. Boleh faham tak ni? Boleh lagi faham Nota ni kena buat ulang kaji ni. Ni ngaji universiti kan ni? Tapi ni antara yang ringkas tuan-tuan. Kalau saya ambil yang ringkas lagi tak faham langsung dan belajar kena belajar sampai faham. Jangan belajar macam okeylah ustaz belajar ulumul hadis nanti kita fahamlah. Okey, al-matan. Matan dari sudut bahasa adalah tanah yang keras dan tinggi. Okey. Dari sudut istilah bermaksud ucapan yang menjadi tempat berakhirnya sanad. Jadi sanad ni A, B, C 10 orang, ujung sekali matan. Ujung sekali adalah matan. Sebab tu kita dari sudut hadis ada sanad, ada matan. Ada sanad, ada matan. Sanad tu jalur riwayat, matan tu adalah yang ambil di atas tu. Yang kita nak ambil tu adalah matan. Habis bateri panjang hari ni. Kau apa dah ni? 11 suku. 15 minit lagi kita berhenti. Kalau ada soalan, boleh tanya Syahir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musnad. Musnad pula. Sanad lah, isnad lah, musnad lah. Aduh, banyak lah. Tak apa, mula-mula je istilah ni. Lama-lama bila kita dah biasa penggunaan, kita kena tahu. Ni jadi bahasa Arab ni, kena ambil bahasa Arab dia. Dari segi bahasa, dinamakan, bermaksud kata nama objek. Dari asnada, asyai'a ilaihi. Erti menyandarkan dan menisbahkan. Dari segi istilah mempunyai 3 makna. 3 makna. Ni al-musnad ni, al-musnad. Setiap kitab yang terkumpul padanya riwayat semua sahabat secara berasingan. Ada orang guna perkataan musnad kepada kitab. Okey. Kepada kitab. Pernah dengar musnad Imam Ahmad? Inilah. Kenapa dinamakan musnad? Sebab kitab musnad ni kitab yang dikumpul mengikut nama sahabat. Okey, nama sahabat Abu Bakar, kumpul semua hadis riwayat Abu Bakar. Kemudian Umar, semua hadis riwayat Umar. Kemudian Ali, semua hadis riwayat Ali. Kemudian sampai bab Ibnu Umar, kemudian sampai bab contohlah Abu Hurairah, semua hadis itu Abu Hurairah. Anas bin Malik, semua hadis Anas bin Malik. Dia ikut nama sahabat. Jadi kalau tuan-tuan buka kitab hadis musnad, cari nombor hadis, cari kepala hadis tak jumpa. Kena tengok sahabat mana riwayat. Oh, Abu Hurairah, riwayat hadis Abu Hurairah. Gi dalam kitab musnad, cari nama Abu Hurairah, baru cari dalam tu, baru jumpa. Sebab apa? Susunan dia mengikut nama sahabat. Macam-macam susunan kitab hadis ni. Kemudian juga dikenali musnad kepada al-hadis al-marfu' yang bersambung sanadnya atau yang sanadnya bersambung. Juga yang ketiga semakna dengan sanad. Dengan erti sanad itu adalah al-musnad, masdar mimi. Okey. Apalah, itu kita faham. Yang ke-11 al-musnid. Musnid pula. Tadi musnad, ni musnid. Ada sanad, ada isnad, ada musnad, ada musnid. Musnid pula seorang meriwayatkan hadis dengan bersanad. Sama ada dia memahaminya atau semata-mata meriwayatkan.
Musnid ni seorang yang meriwayatkan hadis secara bersanad. Jadi yang meriwayatkan, orang meriwayatkan secara bersanad, nama dia musnid. Kitab hadis yang dia tulis dengan bersanad mengikut susunan para sahabat, namanya musnad. Beza satu, musnid, musnad. Musnid, musnad. Pening kita. Lepas tu kena ngaji bahasa Arab, kita tahu musnid ni ismun fa'il, musnad ni isim maf'ul. Baru kita boleh beza. Tapi orang dulu tuan-tuan, mana belajar kitab terjemuh ni? Orang dulu tak belajar kitab terjemuh. Dia belajar bahasa Arab untuk belajar ilmu Arab. Yang tu, cari ilmu kunci terus. Kita dapat satu kunci, kita dapat buka semua perbendaharaan. Kalau kita belajar terjemah, kita tunggu orang terjemah. Ada terjemah, belajar kata ada terjemah, duduk saja. Jadi saya pesan belajar bahasa Arab. Al-muhaddis, seorang yang melibatkan diri dalam ilmu hadis, riwayah dan dirayah, dan mengetahui kebanyakan riwayat-riwayat hadis serta mengenali keadaan perawinya. Okay. Al-Hafiz, ada dua pendapat semakna dengan al-muhaddis. Ia mengikut kebanyakan ahli hadis. Yang kedua, seorang yang lebih tinggi kedudukannya dalam al-muhaddis, itu pengetahuannya terhadap riwayat dalam setiap tabaqat lebih banyak daripada yang tidak diketahuinya. Tabaqat ni satu generasi lah, lebih kurang maksud. Jadi bila sebut Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Hafiz maknanya orang ni orang yang tinggi kedudukannya dalam ilmu hadis. Orang kita Al-Hafiz. Al-Hafiz kita tu hafiz Quran je. Guna juga Al-Hafiz ni. Al-Hakim. Al-Hakim tukar sama. Al-Hakim seorang yang ilmunya meliputi semua hadis sehingga tidak terlepas daripadanya kecuali beberapa hadis sahaja. Ini mengikut sebahagian ulama. Habis dah tentang mustalah. Tu baru mukadimah tuan-tuan. Bab pertama. Baru masuk bab pertama. Letih. Ilmu ni memang lagu tu lah. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bab pertama al-khabar. Saya ingat bab ni letih dah kita ni. Tepu dah, tak boleh nak masuk dah. Okay. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Tu pun dah banyak 16 muka surat dah kita baca. Kalau kita baca macam ni 16 muka surat, lebih kurang 10 muka surat, kita ni ada 106 muka surat. Tapi ni separuh terjemahan. Ada lagi separuh lagi terjemahan. Dia muka surat 300 semua. Dalam buku dia 297 muka surat. Kalau kita tengok ni, okey, 297 muka surat. Termasuklah kulit buku kita ni. Jadi ni baru terjemahan dia ni separuh baru ni. Nampak tak buku dia ni? Saya tulis kesel ni. Saya tunjuk kesel ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada masa kita belajarlah. Ilmu hadis ni ilmu kita nak tahu macam mana. Ada orang kata sikit-sikit sahih, sikit-sikit dhaif, sikit-sikit dhaif. Dah hadis-hadis je. Kita kena tengok sudut pandang ulama hadis macam mana. Kenapa mereka siapa buat disiplin ilmu hadis ni? Orang hari ni bila tak belajar, dia anggap hadis tu hadis lah. Okey, apa pasal? Apa ustaz ni sikit ada dhaif? Hadis dah hadis lah. Dia kena belajar macam mana hadis telah melalui mehnah dan tribulasi untuk sampai kepada zaman kita ni. Tak ada pasal ulama ni sibuk kerja menghabiskan ilmu masa mereka untuk buat disiplin ilmu ni. Tak ada mana kalau saja buat kerja sia-sia. Sampai tempat kita kata hadis-hadis saya tak payahlah sibuk-sibuk hadis sahih ke dhaif ke. Dah hadis-hadis lah. Tuan-tuan, belajar. Kena tahu kenapa ulama sibuk dengan benda ni. Sebab harta kita, emas, berlian pun kita tapis. Emas tu kita nak dapat emas tu, kita ayak, kita dulang, kita basuh, kita panaskan. Nak keluar emas 999 tu, ya Allah. 0.01% saja yang kita kata dia bukan emas.
0.001%. Sedangkan dia 999, maknanya 0.999 emas. Itu panggil emas 999. Maknanya dia memang tulen emas. Rendah sikit 916. Keras kelak, tapi 916 pun memang emas lagi. Sebelum dapat 999 tu, dek mana dia? Duduk dalam tanah. Macam mana orang ambil dia? Pecahkan, ketuk, batu, ambil. Tembak dengan air, dulang lagi, angkat lagi, pergi masuk mesin, goncang. Tembak lagi dengan air, sampai air keluar dulang kecil. Emas tu halu-halu je. Kemudian bakar lagi, habis semua. Barulah kita kata ini emas tulen. Hadis lagi bernilai daripada emas tadi, tuan-tuan. Benar, hadis tu waktu zaman Nabi tak timbul masalah. Sebab para sahabat semuanya adil, para sahabat tidak berdusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagaimana kata Muhammad bin Sirin, dulu kami tak tanya sanak-sanak ni, kami tak tanya. Tapi bila berlaku fitnah pembunuhan Uthman, munculnya di kalangan di akhir zaman sahabat puak-puak yang melakukan bid'ah, Khawarij, Syiah, Qadariyah dan macam-macam lagi lah. Yang mereka cipta hadis, memalsukan hadis. Jadi menjadi tugas para ulama untuk menyaring mana hadis yang sahih, mana yang hadis yang dhaif, mana hadis yang palsu, mana hadis yang... Tujuan ulama bukan nak saja-saja nak menolak hadis, tak. Tujuannya adalah nak menjaga keaslian hadis sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ni bila kita terima satu hadis, berbahagialah. Kerana sebelum dia sampai kepada kita sudah banyak mihnah dan tribulasi yang dia hadapi, dan sebelum dia sampai kat kita tu telah banyak dah usaha-usaha para ulama dalam menjaga kemurniannya. Macam kita kata bila sebelum nak peras sebutir, nasi sebutir di atas pinggan kita tu, nak boleh sampai ke meja kita tu, ada orang yang membajak sawah, ada orang yang buka saliran air, ada orang yang semai benih, ada orang yang sebelum lepas semayan tu letak dekat bendang tu orang panggil apa? Menanam. Sulam dia panggil, sulam. Nyelam pakai kuku kambing tu. Tanam pakai jari. Orang Kelantan panggil cedung. Iqmal tahu cedung? Tahu ni orang bandar ni. Pikul ni semai ni, saya dulu pernah tu, mana nenek pernah buat tu. Pergi bawa ni. Pikul semai tu, ambil semai tempat tapak semayan tu, kotak-kotak letak atas bau ni. Pikul pergi tempat sawah tu. Ambil satu, cucuk satu, sakit pinggang-pinggang. Buat ni, orang panggil semayan. Ataupun cedung, ataupun apa tadi? Menyulam. Lepas pada tu tumbuh pula, lepas tu mesin ketam pula, lepas tu bagi kilang padi pula, apa semua, packing. Nak sampai kat kita tu, kita makan tu berapa banyak usaha orang. Hadis lagi dahsyat daripada tu. Nak sampai ke kita ni, Allahu Akbar. Jadi syukurlah kepada Allah kalau kita terima hadis yang sahih. Hargailah kerja ulama. Ambillah yang sahih. Sebab mereka dah usaha untuk kita. Jangan kita mari ambil hari ni makan tangkap mak. Kamu ambil hadis mana? WhatsApp. Masa WhatsApp je kamu. Ambil hadis riwayat WhatsApp. Tak tahu betul ke tak? Ada ustaz tu riwayat hadis. Takkan ustaz nak tipu kot. Bahasa ustaz tak tipu. Tak ada kerja ulama buat kerja mustalah hadis ni kalau semudah itulah menerima hadis. Asas kepada hadis, dengar sebagaimana yang Nabi sampaikan dan sampai sebagaimana yang kita dengar. Asasnya jangan ubah walaupun satu perkataan. Sebab kita tak tahu, boleh jadi yang kita faham lain daripada orang lain faham. Tapi frasa asal jangan berubah. Okey, ni tak kita hadis ikut riwayat makna kita. Lepas tu kita pula goreng hadis tu macam-macam. Kau kita goreng. Orang kata mana hadis? Tahu ustaz tu kata macam ni. Keluar habis cerita tak tahu asal.
Sebab tu kembali kepada asal. Hatta terjemahan pun kita akan dapati 2-3 version. Sebab tu saya kata yang asal ulama hadis dulu meriwayatkan dengan hadis dengan bahasa asal, iaitu hadis bahasa Arab dengan riwayat bil makna. Dengan terjemahan dipanggil riwayat bil makna tu pun kena ada disiplin-disiplin yang lain, untuk kita cek betul-betul hadis ni datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu. Okey. Kita berhenti muka surat yang ke-16, kita masuk muka surat 17 ni, iaitu bab muka surat 16 bab pertama, al-khabar. Al-khabar. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.